الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan taufik dan keizinan daripada Allah dapat mengizinkan dan mengapangkan masa kita pada malam ini bagi kita sama-sama meneliti peninggalan ilmu yang Nabi SAW wariskan kepada para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kerana para Nabi dia tidak mewariskan harta. Harta yang wariskan harta ni orang lain ada. Qarun mewariskan harta. Jadi tidak ada nilai pada harta itu kecuali dengan digunakan kepada kebaikan. Tapi apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW ialah satu pesaka yang mana amat bernilai kepada para umat. Maka sesiapa yang mendapat bahagian daripada pusaka Nabi ini, faqad akhadha bihadhin wafirin, sungguhnya dia telah mendapat satu bahagian yang sempurna daripada peninggalan tersebut. Maka daripada kitab Qawaidul Aqaid karangan Imam Ghazali rahimahullah, kita berada pada bab akhir dah, yang mana Imam Ghazali menyebut tentang perbincangan tentang syafaat. Maka disebut di sini wa yu'mina bi syafa'atil anbiya, dan dia beriman kepada syafaat para nabi. Antara syafaat ini ialah kita panggil sebagai perantara, wasilah. Orang yang memberi syafaat itu orang yang menjadi penolong kita, perantara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapakah mereka? Ialah orang-orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan, antaranya para nabi. Thummal ulama, kemudiannya para ulama. Dan kita sebut pada minggu lepas, banyak syafaat yang diberikan kepada para nabi. Dan nabi yang paling banyak syafaat, yang menjadi kunci kepada syafaat, segala syafaat yang ada di akhirat nanti, ialah Rasulullah. Bagindalah yang akan membuka pintu syafaat. Setelah daripada itu diberi syafaat kepada para nabi dan rasul yang lain, kemudiannya kepada ulama, kemudiannya kepada para syuhada. Thumma sairil mu'minin, kemudian sekalian orang mukmin. Jadi orang mukmin ni dia ada syafaat juga. Orang mukmin ada syafaat. Sebagaimana kita dengar dalam beberapa riwayat, ada di kalangan orang mukmin yang soleh dapat memberi syafaat. Para awliya dapat memberi syafaat. Ibu bapa dapat memberi syafaat kepada anak. Anak dapat memberi syafaat kepada ibu bapa. Orang yang hafal Quran, yang beramal dengan Quran dapat beri syafaat. Jadi syafaat-syafaat inilah yang menjadi, kita kata, talian hayat di hari akhirat untuk membantu seseorang tu dalam situasi yang sangat getir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang
situasi yang berlaku di dalam syurga. Allah Ta'ala sebut walladzina amanu wattaba'athum imanuhum wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin, dan Allah Ta'ala sertakan dengan mereka zuriat-zuriat mereka yang beriman. Alhaqna bihim dhurriyyatahum, kami akan letak sekali zuriat-zuriat mereka. Makna apa? Mak ayah keturunan ini, datuk nenek ini, dia boleh beri syafaat kepada anak-anak cucu di bawah. Walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum. Kami boleh ilhaqkan, kami boleh tarik sekali anak cucu mereka untuk berada dengan mereka dalam syurga. Semuanya dengan syarat bahawa anak cucu ini beriman. Wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin, syaratnya beriman. Jadi antara bentuk syafaat yang ada ialah syafaat pada menaikkan darjat. Dalam syurga ni kita tahu bahawa al-jannatu darajat. Syurga ini dia banyak darjat, banyak tingkat-tingkatannya. Maka orang yang amalnya lebih, orang yang kedudukannya dengan Allah lebih, dia akan duduk pada syafaat kedudukan yang tinggi. Maka andai kata dalam keturunan kita tu ada orang-orang yang kedudukan mereka lebih, jadi mereka boleh beri syafaat kepada anak cucu di bawah. Sebab itulah hubungan qarabah ini, hubungan silaturahim ni kena jaga. Antara anak dengan ayah, anak dengan datuk, datuk dengan cucu cicit kena jaga. Sebab apa? Kalaulah mereka ini orang yang Tuhan beri kelebihan, jadi mereka dapat bantu anak cucu keturunan ni untuk naik sama daripada darjat yang rendah kepada darjat yang tinggi. Jadi macam mana akan dapat itu? Iaitu dengan menjaga hubungan lah. Kalaulah makna hubungan tidak baik di dunia, makna pada logik ataupun pada kebiasaannya, benda itu sukarlah kerana mereka ini telah tidak baik hubungannya di dunia ini. Kerana itulah hubungan darah ini Allah Ta'ala kekalkan juga di akhirat nanti. Boleh salah satu menziarahi yang lain. Tengok anak cucu di bawah ni, maka anak pak dia, datuk dia kesiang. Kesiang, minta doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala angkat sekali lah. Sebagaimana mereka bergembira di dunia berkumpul, maka Allah Ta'ala akan perkenankan hajat untuk berkumpul dengan keturunan mereka di akhirat. Jadi ada manfaat. Anak cucu ni, keturunan ni ada manfaat. Sebab itu dalam kisah Ashabul Kahfi, kita lihat dalam kisah ketika Nabi Musa belajar dengan Nabi Khadir tentang perkara-perkara ilmu laduni yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Khadir. Antaranya disebut dalam tu kisah anak yang mana kematian mak ayah dia, wa kana abuhuma salihah, ayah dia meninggal. Yang mana harta tu ditanam di bawah pagar, di bawah tembok pagar rumah dia. Ayah dia tinggal harta tu supaya apa? Supaya bila dewasa besar, Allah takdirkan bahawa runtuh itu boleh untuk mereka dapat manfaat. Kalau tinggal nampak tinggal harta tu, takut orang lain akan ada niat hasad. Anak kecil tak tahu apa-apa, ayah meninggal mati, tinggal anak kecil. Mari pak dara ambil sikit, ambil harta. Mari anak beranak orang lain kecek, akhirnya anak yatim tadi tidak terpelihara haknya. Jadi wa kana abuhuma salihah, dalam ayat itu disebut bahawa bapa kepada anak tadi soleh. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bapa di sini soleh ni ialah bukan bapa betul,
datuk yang ketujuh. Al-jaddu sabi'. Makna salahul aba yanfa'ul abna. Sebab itu ulama kata kesalehan mak ayah, datuk nenek keturunan di atas akan beri kesan pada anak cucu. Kesalehan orang keturunan di atas, dia akan beri kesan kepada anak cucu. Ni datuk nombor 7. Soleh. Wa kana abuhuma salihah. Kerana solehnya datuk tadi, anak cucu ketujuh keturunan bawah ni dapat manfaat. Nampak? Sebab itulah bila kita nak keturunan yang baik itu, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini diberi juga kepada orang mukmin, summa sairi al-mu'minin kullun ala hasabi jahihi. Setiap seorang mengikut kepada jahihi, mengikut kedudukan dan darjat masing-masing. Ikut darjat masing-masing. Wa man baqiya minal mu'minina wa lam yakun lahu syafi'un ukhrija bi fadlillah. Mana-mana orang beriman yang tidak mendapat mana-mana syafaat, turut dikeluarkan dari neraka dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah Ta'ala janjikan bahawa orang beriman tidak akan kekal dalam neraka. Andai kata semua dah masing-masing orang dah dapat syafaat bahagian masing-masing, tidak ada dah, kecuali tinggal lagi ada orang mukmin. Orang mukmin yang masih ada dalam neraka, maka Tuhan akan keluarkan juga. Pada setelah masa mereka menerima azab, Tuhan akan keluarkan juga daripada neraka, lalu dimasukkan dalam syurga. Kita sebut pada minggu lepas kisah bagaimana golongan yang dipanggil Jahannamiyyin, orang yang diseksa Allah di kalangan orang usah, ahli-ahli maksiat yang mukmin tapi ahli maksiat, yang mana kejahatan dan dosa mereka melebihi amalan baik mereka, sehingga mereka terpaksa untuk mendapat azab dahulu. Akhirnya akan dikeluarkan dalam keadaan rentung, jadi arang rentung. Allah Ta'ala masukkan dalam nahrul hayah, dalam sungai kehidupan, jadi tumbuh balik seumpama tumbuhnya pokok-pokok hijau setelah daripada banjir. Tumbuh balik padang ni jadi baik seperti biasa. Itu semua dengan kemurahan Allah, bi fadlillahi ta'ala. Wala yukhalladu fin nari mu'min, dan tidak akan dikekalkan dalam neraka seorang mukmin pun. Jadi tidak akan ada seorang pun mukmin yang akan kekal dalam neraka. Neraka ini hanyalah Allah Ta'ala tentukan kepada orang yang kafir. Bal yukhraju minha man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Tidak ada seorang mukmin yang terus kekal dalam neraka, malah akan keluar dari neraka sesiapa sahaja yang ada dalam hatinya sekalipun seberat zarah. Mithqal, timbangan zarah. Timbangan zarah ni timbangan halus . Jadi zarah ni pada bahasa orang Arab makna benda halus. Ini pada bahasa Al-Quran diturunkan, zarah ni dikira benda sangat halus. Makna kita macam abuk lah. Abuk. Dalam ayat lain, mithqala khardalin, berat biji sawi. Jadi biji sawi ni maknanya pada perkiraan ataupun adanya orang panggil benda yang kecil sangat lah. Ada lagi kecil tu ada lagi. Tetapinya kerana uruf bahasa ketika itu, mereka
nisbahkan sebagai benda zarah ni pandai-pandai kecil. Kalau kita tengok dari segi fizik, zarah ni ada lagi lebih kecil pada zarah. Yang ahli sains dia temu quark. Quark lebih kecil. Quark ni satu partikel yang lebih kecil daripada zarah lagi. Tak apalah tu, maknanya yang naknya benda yang timbangan yang halus, timbangan yang kecil. Maka mana-mana yang ada sekelumit iman dalam hatinya akan dikeluarkan daripada neraka. Kemudian apa lagi yang mana kita wajib i'tikad berkaitan dengan akidah ini? Dah sebut dah berkaitan dengan sifat Tuhan, berkaitan dengan sifat Rasul, perkara-perkara sam'iyat, sebut belaka dah. Sekarang ni pengarang rahimahullahu ta'ala menyebut tentang cerita berkaitan dengan sahabat. Cerita berkaitan dengan sahabat. Maka perbincangan tentang sahabat Nabi pada asalnya dia tidak termasuk dalam perbincangan akidah. Mungkin saya pernah sebut lah sebelum ni kat sini lah, ataupun kalau tak ingat tempat lain lah. Asal perbincangan tentang kedudukan para sahabat ni, ia bukan benda akidah. Kerana akidah ni beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan Rasul, dengan hari akhirat, dengan qada dan qadar tu lah. Sahabat ni apa cerita ni? Kerana apabila berlakunya zaman fitnah, berlakunya aliran-aliran yang sesat menyeleweng daripada akidah yang sebenar yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat ni, yang kita panggil sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah orang yang mengikut sunnah Nabi, al-jamaah mengikut jamaatul muslimin di kalangan sahabat dan juga kalangan ulama-ulama muktabar. Maka terpecahnya umat Islam kepada pecahan-pecahan mazhab yang menyeleweng. Syiahnya, Nasibah Nawasibnya, Khawarijnya, Murji'ahnya, macam-macam akan berpecah selepas pada Rasulullah wafat, berpecah umat Islam ni. Dan ini Nabi SAW dah beritahu awal, sataftariqu ummati ila 73 firqah, akan berpecah umatku kepada 73. Yahudi Nabi kata berpecah kepada 71. Nasara berpecah pada 72. Umat Nabi ni yang akhir zaman ni berpecah pada 73. Macam mana 73? 73 ni ialah kira semua sekali. Umat yang dimaksudkan di sini ialah ummatul ad-da'wah dan ummatul ijabah. Dua-dua semua sekali. Umat Nabi ni termasuk orang Islam, orang Islam masuk sekali. Tu 72. Jadi menunjukkan angka tu sebenarnya 73. Angka tu sebenarnya bukan tahdid lah. Sebahagian ulama kata bukan tahdid. Maknanya kalau kita bilang ajaran-ajaran sesat ni sekarang ni lebih lagi. Bila hak Malaysia saja banyak dah. Hak capur Indonesia ni. Indonesia. Tak usah pergi Padang dua ni je Malaysia Indonesia. Padang Malaysia Indonesia ni berapa banyak aliran hak ada. Dah boleh jadi lebih 70 dah. Kalau kita kira dalam sejarah-sejarah yang dicatat dalam tanah Melayu kita dan sekitar ni. Dan macam mana 73? Sebab itu sebahagian ulama kata 73 ni sebagai, bukan maknanya nombor itu penting, nak mengatakan banyak. Nak mengatakan banyak. Kerana sab'in 70 ni pada orang Arab ni maknanya nak kira banyak. Dia kira bilangan banyak. Maka umat Nabi ni pada akhir zaman ni akan berpecah kepada banyak kumpulan. Semuanya finnar illa ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka kecuali apa yang ditinggalkan oleh aku dan dibawa oleh para sahabat. Maka kerana itulah bila berpecahnya umat-umat Nabi ni kepada mazhab-mazhab akidah yang pelik ni, yang sesat ni, antara puncanya ialah kita lihat perbincangan tentang kedudukan sahabat. Kedudukan para sahabat. Jadi kedudukan para sahabat Nabi ni menyebabkan terpecahnya
sekumpulan manusia di kalangan umat Nabi kepada Syiah. Rafidah. Rawafid, Syiah ni kita panggil sekumpulan lah. Rafidah ni makna Syiah yang hulu. Di kelompok Syiah ni. Jadi Rafidah ini ataupun Syiah ni yang sangat kasih kepada keluarga Nabi sehingga mereka mengutuk sahabat lain. Kasih kepada keluarga Nabi itu betul. Bahkan yang sebahagian golongan pelampau di kalangan Syiah ni meletakkan kedudukan mereka seperti Nabi ataupun menuhankan ada Sayyidina Ali dan seumpamanya. Jadi bukan sekadar mereka ni letak pada tahap maksum Ahlul Bait ni. Bahkan mereka meletakkan kedudukan setengahnya yang melampau pada kedudukan dapat risalah, dapat wahyu. Yang menuhankan pun ada juga. Di samping itu, mereka mencela dan mengutuk sahabat Nabi yang bukan Ahlul Bait. Jadi di sini kita tengok berlakunya kesesatan mereka kerana apa? Kerana mereka melampau-lampau dalam mengasihi keluarga Nabi dengan cara yang tidak betul. Mengasihi keluarga Nabi dituntut. Allah Ta'ala suruh dalam Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak minta kepada kamu sebarang balasan kecuali kasih kepada ahli keluarga itu. Jadi kasih kepada ahli keluarga Nabi ini tanda ataupun kita panggil simah, tanda bagi ahli sunnah wal jamaah. Okay. Syiah. Di sebaliknya pula, golongan yang sebaliknya pula, mereka mencela ahli keluarga Nabi dan mengagung-agungkan Bani Umayyah dan juga Muawiyah dan seumpamanya yang dipanggil sebagai Nawasib. Ini mungkinlah sekarang ni tidak ada dah orang yang sampai tahap ni. Cuma pada zaman-zaman awal Islam dulu, bila berbalah antara dua Bani Hashim, Bani Muttalib dengan Bani Umayyah ni, benda ni jelas ada golongan yang dipanggil Nawasib, Nasibah, yang mana yang sibul ada'a ila Ahlul Bait. Mereka ini menjadikan benci kepada Ahlul Bait itu sebagai agama. Sehingga pada khutbah-khutbah Jumaat dicela Sayyidina Ali kerana Sayyidina Ali lawan khalifah yang pada ketika itu daripada Bani Umayyah. Itu sejarah hitam dalam umat Islam. Jadi kita baca sumber-sumber, terutamanya sekarang ni, banyak buku-buku yang menceritakan tentang konflik yang berlaku antara para sahabat. Peperangan Jamal. Peperangan Jamal ni perang unta. Unta kenapa dia panggil perang unta? Sebabnya Sayyidatina Aisyah masa dalam perang tu naik atas unta. Ini besar berlaku peperangan ni. Aisyah terlibat, Zubair terlibat. Jadi Talhah pun terlibat lawan dengan Sayyidina Ali. Ketika itu Sayyidina Ali rahimahullahu ta'ala dan para sahabat alaihim rahmatullah wa radiyallahu ta'ala anhum, berlaku perpecahan dua puak. Sebab apa? Lepas kes pembunuhan Sayyidina Osman. Jadi semua cerita-cerita ni kalau kita baca buku, kita kena pasti molek-molek. Pertamanya, penulis itu bukan orang yang bias kepada mana-mana pandangan, terutamanya pada Syiah. Kalau kita lihat berlaku Syiah dalam Malaysia ni, kita tengok kenapa? Kerana mereka membaca sumber-sumber sejarah daripada pihak Syiah. Bila baca sumber sejarah daripada pihak Syiah, maka kita ada bias lah. Akan ada bias. Yang tu yang boleh terjebak kepada fahaman Syiah. Jadi kita nak baca buku ni, kita kena tanyalah orang-orang yang pandai, ustaz ke mana-mana ke. Buku ni saya beli ni molek ke tak? Pengarang dia bagian-bagian ni elok ke tak? Baca tu molek sebab kita tahu apa yang berlaku sejarah umat Islam ni supaya menjadi iktibar. Bila kita tahu sejarah umat Islam ni, kita kurangnya melihat alam ni dengan pandangan berbeza. Berlaku peristiwa di Palestin, kita tak tengok sebagai dengar saja berita daripada CNN, mana kita dengar saja berita daripada media masa. Kita tahu bahawa perangai Yahudi daripada dulu sampai sekarang ni memang dia berlagak sebagai victim, berlagak sebagai mangsa sombong. Bahkan mereka lah yang paling jahat kerana orang lain itu taraf rendah daripada mereka. Nampak?
Jadi apatah lagi manipulasi media massa ni sekarang ni sangat-sangat hebat lah, sehingga kan negara-negara lain semuanya mengikut senada dengan Israel. Okey. Tak boleh sebut banyak, kena bank tak. Kalau TikTok tak boleh tak. Ada tu itu lalu. Nak cakap ganu lah. Baik. Jadi dalam masalah ini, bila kita baca buku-buku sejarah yang menceritakan tentang pertelingkahan, terutamanya sahabat, ini dah ahli sunnah wal jamaah mengambil jalan selamat. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani, wa awwilit tashajur alladhi warad in khutta fihi fajtanid da al-hasan. Dan hendaklah kamu takwil pertelingkahan yang berlaku dalam umat Islam antara sahabat ni, puak Muawiyah dengan Sayyidina Ali dan seumpamanya, Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Ali, kena takwil dengan jalan yang baik. In khutta fi, kalau kamu nak bincang tentang masalah ini, fajtanib da al-hasad, buang perasaan hasad dengki ataupun perasaan buruk kepada para sahabat. Sebab apa? Kita disuruh oleh baginda Nabi SAW untuk menghormati sekalian sahabat. Allah Ta'ala redha pada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguhnya Allah Ta'ala redha dengan orang mukmin ketika mereka berbai'ah dengan engkau di bawah pokok Ridwan, pada bai'atul Ridwan, pada perjanjian Hudaibiyah. Nampak, Allah Ta'ala redha kepada mereka. Jadi kita kena ambil jalan, kalau kita baca, tidak mengutuk para sahabat. Bahkan kita katakan berlakunya itu dengan ijtihad masing-masing. Yang ijtihad tu kalau salah, mereka dapat sepahala. Kalau betul, dapat 2 pahala. Kalau betul, dapat 2 pahala. Sebab itu ditanya kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, orang tanya dia tentang apa yang berlaku antara Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, peperangan Jamal, peperangan Siffin. Kamu di pihak mana, wahai Umar bin Abdul Aziz? Jadi Umar bin Abdul Aziz kata, tilka dima'un kaffallahu yadayya min anha. Itu darah-darah yang Tuhan peliharakan tanganku daripada terlibat sekali. Maknanya aku tak terlibat ketika berlaku perang tu, aku tak terlibat. Tuhan pelihara aku tak lahir masa tu. Aku tak lahir masa tu. Maknanya aku selamat. Aku tidak berlaku dalam fitnah tu. Wa ana akrahu an aghmisa lisani fi. Maka aku benci kalau aku mengotorkan lidah aku dalam darah-darah mereka. Jadi Tuhan selamat dah aku dengan tidak lahirkan aku pada zaman mereka, maka aku selamat daripada fitnah tu. Maka aku tak inginlah lidah aku ni jadi berdosa, terlibat dengan mengutuk mereka dengan tidak sebenar. Nampak? Jadi ini yang diambil oleh ahli sunnah wal jamaah, bahawa kita dalam masalah ni kita taraddi belaka. Kita ucap radhiyallahu ta'ala anhum kepada para sahabat. Okay. Kemudian kata pengarang, wa an ya'taqida fadla as-sahabati radhiyallahu ta'ala anhum wa rutbatahum. Dia mengakui kelebihan para sahabat dan kedudukan mereka. Wa anna afdalan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Dan dia meyakini bahawa yang paling afdal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi 4 orang ni. 4 ini ialah kedudukan mereka ni sahabat yang paling mulia. Wa fadluhum, kelebihan mereka seperti kedudukan mereka dalam khilafah. Ikut khilafah pertama Abu Bakar. Abu Bakar lah paling mulia. Abu Bakar lah yang paling mulia. Sehingga kan Nabi SAW kata apa? Tak.
Orang yang paling kasih, orang tanya Nabi, siapa yang kamu kasih? Kata Aisyah lah. Kemudian kata ayah dia. Dari segi isteri Aisyah lah Nabi kasih, sebab Aisyah ni dia lama dengan Nabi, dia kecil dengan Nabi, daripada kecil dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah yang ada pada waktu itulah, Khadijah memang tidak dinafikan Nabi kasih juga. Dan sahabat lelaki yang paling kamu kasih, Abuha, ayah dia. Kerana Sayyidina Abu Bakar ni, dia disebut dalam Quran, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua. Siapa? Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika berkata kepada temannya, Nabi beritahu kepada sahib, teman Nabi. Jadi Allah Ta'ala letak darjat suhbah kepada Sayyidina Abu Bakar berdasarkan nas ayat Quran. Jangan takut, la tahzan wahai Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni ialah orang yang paling mulia, kemudiannya Sayyidina Umar, kemudiannya Sayyidina Osman, kemudian Sayyidina Ali. Itu pegangan ahli sunnah. Walaupun ada khilaf lah, ada di kalangan yang mendahulukan Sayyidina Ali atas Sayyidina Osman, itu semua tu maknanya pandangan-pandangan selagi mana tidak mengutuk mana-mana para sahabat, maka benda itu termasuk dalam khilaf lah. Tapi pada jumhur atau ramainya, pandangan paling ramainya ialah mengikut turutan khilafah. Kemudian kalau kita ikutlah dari segi kedudukan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ni, maknanya yang kedudukan yang paling hampir dengan Nabi ialah 4 orang tadi. Nampak tak? 4 orang ni. 4 orang sahabat ni. Lepas tu 10 orang yang dijaminkan syurga. Dalam 10 tu masuk 4 kan. Kemudiannya yang afdal ialah ahli Badar. Ahli Badar. Nampak tak? Aku tak jelas. Ke halus tulisan? Halus nak tukar pen lah. Kelabu. Tukar pen lah. Ni Pak Abi Dakwah. Ingat lagi Abi Dakwah 4 orang. Lepas tu 10. Lepas tu ahli Badar. Lepas itu ahli bai'atir ridwan. Bai'ah ridwan. Ketika perjanjian Hudaibiyah. Bai'atur ridwan. Kemudian berbezalah antara sahabat seorang-seorang tu, ada kelebihan yang Allah Ta'ala lah yang tahu. Ini antara yang disebut oleh Imam Ibrahim Laqani kedudukan kemuliaan para sahabat. 4, kemudiannya 10 ahli Badar, lepas tu ahli bai'atur ridwan. Okey. Jadinya mereka inilah orang-orang yang mana banyak berjasa dalam agama. Sebab apa mereka lebih? Jasa besar lah. Makna kalau tidak, kerana mereka sampai Islam pada kita ni. Sampai Islam ramai begini kerana sebab besar jasa para sahabat ni. Wa ayyuhsina dhanna, dan bahawa kamu bersangka baik kepada seluruh bijami'is sahabati, seluruh para sahabat Nabi. Wa yuthni alaihim kama athna Allah Ta'ala wa rasuluhu, dan memuji mereka sebagaimana memuji oleh Allah dan Rasulnya. Kita puji mereka sebagaimana Tuhan puji. Sebab itu kita taraddi dalam masyarakat kita di Nusantara ni. Maknanya ulama-ulama dulu peliharanya keharmonian beragama dalam masyarakat kita. Walaupun kita hidup dalam masyarakat yang berbilang agama, tetapi pengamalan agama kita, sebab itu payah kita nak dengar dulu-dululah. Tapi lepas ramainya yang belajar di segenap ceruk dunia ni, macam-macam aliran ni bawa. Tapi kalau aliran yang kita belajar dulu daripada
guru-guru lama, sistem-sistem tradisional semua, nak cari Syiah payah nak cari Syiah, tak? Nak cari hak ajaran sesat tu sesat memang maklum dah lah, ada sesat ada daripada dulu, tapi nak cari hak mana Syiah hak ana payah. Sebab apa? Kita disuruh sayang kepada Nabi, sayang pada keluarga Nabi, sayang pada sahabat Nabi dalam kehidupan harian kita. Musim maulid kita sambut maulid, sayang Nabi, sayang keluarga Nabi. Dalam terawih kita sebut nama Nabi, nama sahabat. Al-Khalifatul Ula ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Ulama letak tu tak ada sunnah tu. Itu tak ada dalam hadis, tapi kerana disebut tu, bila sebut kita doa. Dan doa kepada orang-orang soleh ini, doa kepada para ulama, doa kepada sahabat. Mereka ni nama mereka bila sebut tatanazzalur rahmat, akan turun rahmat. Sebab apa? Sebab setiap kali sebut nama kita doa kan, radhiyallahu anhum, semoga Tuhan redha kepada mereka. Kan Tuhan suruh kita redha pada sahabat kan. Jadi letak nama sahabat tu tengah celah-celah 4 rakaat tu letak. Al-Khalifatu Thaniyah ba'da Rasulillah SAW Sayyiduna Sayyiduna Umar radhiyallahu an. Kita sebut nama-nama tu tujuan apa tu? Tujuan kita taraddi pada sahabat. Masjid-masjid, setengah masjid kan letak nama Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Nak tunjuk apa tu? Akidah ahli sunnah wal jamaah. Sayang pada sahabat-sahabat besar. Kita tak kata buruk dan tidak menuduh mereka dengan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi kita puji sebagaimana Allah dan Rasulnya puji. Salawatullah alaihim ajma'in. Moga Allah Subhanahu wa taala menselawat kepada mereka kesemuanya. Fakullu dzalika mimma waradat bihi sunnatu wa syahidatil atharu. Dan kesemua itu adalah datang dalam sunnah dan dipersaksikan oleh athar. Asal ni makna riwayat-riwayat yang datang daripada sahabat, daripada salaf. Faman i'taqada jami'a dzalika muqinan bihi kana min ahli al-haqqi wa isabati sunnati wa faraqa rahta ad-dhalali wal bid'ati. Sesiapa yang beriktikad dan yakin semuanya, maka dia termasuk dalam ahli al-haq, ahli yang benar, ahli al-haq, golongan yang benar, golongan pendukung sunnah, dan tidak termasuk dalam kumpulan sesat dan ahli bid'ah. Mana hak disebut awal daripada awal dulu. Nak habis dah kita ni. Wa nas'alullaha ta'ala kamalal yaqini wathabati fid dini lana wa kafatil muslimin innahu arhamur rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka Imam Ghazali rahimahullah menutup kitab dia ini dengan katanya, kami pohon keyakinan yang sempurna, kamal al-iman, yakin yang sempurna, wathabat, dan tetap, fiddin, dalam beragama daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diri kami, kita minta Tuhan jadikan iman kita iman yang yakin dan teguh pada diri kami sendiri dan semua umat Islam. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang bersifat dengan kasihan belas. Selawat dan salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang yang mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat dengan berada atas agama yang benar, beriktikad dengan iktikad yang betul ahli sunnah wal jamaah, teguh sehingga ke akhir hayat kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma thabbitna biqawli thabiti fil hayati dunya. Allahumma atmitna ala syahadati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma thabbitna, Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Lana wa li ahlina wa li qarabatina wa liman lahu haqqun alaina ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Gaza wa fi Palestin wansurhum ala a'daihim a'daika a'da ad-din. Allahumma ansurhum wansurhum ala a'daihim ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna waltuf bina ya arhamar rahimin. Allahumma ati kullana su'lahu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi niyyati shifa wa kulli niyyati sahih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.